Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita nak sambung kepada standard kandungan 2.3. Organ utama transpirasi untuk keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Jadi standard pembelajaran yang pelajar harus kuasai adalah pertama, murid boleh mewajarkan keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Kita nak belajar lepas ni apa itu transpirasi, kenapa perlunya transpirasi dalam tumbuhan. Kemudian, murid boleh memerihalkan faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Apa faktor-faktor tu? Pertama, keamatan cahaya. Kedua, suhu. Seterusnya, pergerakan udara. Angin lah. Pergerakan udara ni macam angin lah. Kemudian, kelembapan. Kelembapan relatif udara. Jadi, cikgu menggunakan buku teks. Boleh rujuk buku teks pada muka surat 36 dan 37. Jadi, apakah itu transpirasi? Okay. Apa itu transpirasi? Okey, transpirasi ni ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air. Bukanlah kata air. Kalau air ni dia keluar menipis. Tapi kalau wap air ni dalam bentuk wap air lah. Secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Okey, walaupun transpirasi ni dia berlaku melalui organ batang dan bunga, namun 90% daripada air dia tersejat keluar melalui liang stoma yang terdapat pada daun. Jadi yang itulah yang liang stoma tu. Kalau liang stoma terbuka, liang stoma tertutup kan. Air akan meresap masuk ke sistem akar secara osmosis dengan berterusan. Jadi akar tu dia akan angkut air lah. Air ni akan dihantar ke seluruh bahagian pokok. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang pengangkutan dalam sistem tumbuhan. Sekarang yang kita nak tekankan ialah transpirasi. Okey. Ini liang stoma. Yang ni adalah bahagian epidermis bawah. Kita nampak ada stoma kan. Okey. Ini pokok. Okey. Laluan pergerakan air dalam tumbuhan. Ini akar pokok. Akar ni dia akan menyerap air dari dalam tanah. Air itu pun akan diangkut oleh xilem ke bahagian atas. Xilem pada batang tumbuhan mengangkut air ni ke atas. Anak panah warna pink ni menunjukkan pergerakan air. Dan akhir sekali, air ni dia akan tersejat ke atmosfera melalui stoma daun secara wap air. Urat daun ni akan mengangkut air ke daun lah. Jadi inilah sebenarnya nanti kita akan belajar tentang tarikan transpirasi. Bila air itu tersejat ke persekitaran, maka mesti ganti air. Akar ni akan serap lagi air daripada tanah. Itu yang pergerakan air tu. Tapi sekarang ni kita bukan nak belajar pengangkutan air. Kita nak belajar transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi ni proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan, especially melalui liang stoma pada daun daripada tumbuhan ke atmosfera. Okey. Macam mana kita nak tunjukkan, nak uji organ utama transpirasi kan? Jadi contoh macam untuk zone aktiviti ni. Dalam bika ni kita letakkan larutan pewarna iosin, warna merah. Iosin ni warna merah. Ini batang cederi. Kita rendam dalam larutan pewarna iosin ni. Kita belajar kan? Yang mengangkut air ialah xilem. Jadi kita biar dulu selama beberapa minit
Lepas tu kita keluarkan batang sadari ni daripada bika ni, kita belah. Kita kerat bahagian batang tu. Bila kita kerat, kita akan nampak struktur yang diwarnakan dengan warna merah. Itulah xylem. Xylem kan. Lepas tu nanti air tu kan dia akan tersejat melalui liang stoma pada daun kan. Jadi stoma tu juga nanti, bahagian tu juga nanti sebab berlaku pergerakan air kan, dia akan menjadi warna merah jugalah. Yang teacher duk sebut pasal xylem tadi tu untuk pengangkutan jangan tertukar. Pengangkutan tu nanti kita belajar. Sekarang ni kita nak belajar pasal transpirasi. Okey. Mengapa transpirasi ni dia diperlukan dalam tumbuhan? Okey. Sekarang ni akar tumbuhan ni dia akan menyerap air dan garam mineral dari tanah. Air ni dia akan menyerap tenaga haba dari daun. Bila dia menyerap tenaga haba dari daun, dia akan tersejat menjadi wap air. Jadi dia akan membawa haba tu pergi daripada tumbuhan. Ini akan memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Ada yang nak masuk ke? Okey. Okey Katalah kita ada pokok. Satu pokok ni tak ada daun. Ranting je tinggal. Ranting je. Satu lagi pokok ada banyak daun. Alamak. Banyak daun. Kalau kamu letakkan tangan kamu pada batang pokok antara pokok A dengan pokok B ni, pokok A tak ada daun ataupun kurang daun. Pokok B ni banyak daun. Kamu rasa agak-agak pokok mana yang akan rasa panas? Lebih panas ataupun lebih sejuk? Cuba. Antara pokok yang tak ada daun dengan pokok yang banyak daun. Kalau kamu pegang batang tu, yang mana kamu akan rasa lebih panas ke gitulah? A ke B? A. Betul. Dia gini. Air tu akan tersejat melalui proses penyejatan ke persekitaran dalam bentuk wap air melalui liang stoma kan. Liang stoma ni pada daun lah. Jadi kalau pokok ni dia banyak daun, banyak air yang tersejat ke persekitaran, membawa sekali tenaga haba, menyerap tenaga haba dan bawa pergi. Jadi memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Jadi pokok yang lagi banyak daun ni lebih sejuk berbanding dengan pokok yang tak ada daun ataupun kurang daun. Jadi kenapa transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Untuk memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Kenapa? Air ni akan menyerap tenaga haba dari daun dan tersejat menjadi wap air. Seterusnya, yang teacher duk cerita tadi tu, pengangkutan air daripada akar ke seluruh bahagian pokok, lepas tu air tu tersejat ke persekitaran. Yang kita panggil sebagai tarikan transpirasi. Dia tarik air daripada akar sampailah ke liang stoma. Jadi proses pengangkutan air dalam tumbuhan ni akan berlaku secara berterusan. Jadi transpirasi ni dia juga akan menghasilkan daya tarikan yang kita panggil sebagai tarikan transpirasi yang akan menggerakkan air dan garam mineral secara berterusan di dalam salur xylem dari akar ke semua sel tumbuhan. Sebab bila ada air yang tersejat ke persekitaran melalui liang stoma daun, dia kena ganti balik air. Jadi akar ni akan serap air daripada tanah, air tanah. Boleh Okey, apa faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi kadar transpirasi? Sama ada meningkatkan kadar transpirasi ataupun menurunkan kadar transpirasi. Ada beberapa faktor. Pertama, keamatan cahaya.
Kedua, kelembapan relatif udara. Ketiga, suhu. Keempat, pergerakan udara. Inilah. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, adakah kadar transpirasi tumbuhan di gurun berbeza dengan tumbuhan di hutan hujan tropika? Beza tak? Kalau tumbuhan di gurun ni dia panas. Suhu tinggi. Jadi kadar transpirasi akan tinggi. Tetapi kenapa kaktus ni boleh hidup? Sebab daun dia telah diubah suai menjadi duri. Liang stoma dia terbenam pada batang. Habis tu teacher, mana chloroplast untuk kaktus? Cuba kamu tengok batang kaktus ni. Batang kaktus ni warna hijau. Jadi chloroplast tu dia terdapat pada batang kaktus. Sebab tumbuhan ni dia bergantung kepada habitat dia hidup. Kedudukan stoma dia. Contoh kalau macam kita belajar kalau tumbuhan daratan, stoma dia banyak di bahagian epidermis bawah. Tetapi kalau bagi tumbuhan yang terapung dalam air, ni air. Ada tumbuhan terapung dalam air. Bagaimana untuk tumbuhan ni? Sedangkan kalau stoma dia dekat epidermis bawah, dia dah dalam air kan? Jadi kalau bagi tumbuhan terapung dalam air ni, stoma dia akan banyak di bahagian epidermis atas. Dia berbeza. Taburan stoma dia berbeza dengan habitat di mana tumbuhan itu hidup. Boleh Yang kita belajar sebelum ni tu teacher ajar secara general. Okey, lepas tu adakah persekitaran yang tercemar mempengaruhi kadar transpirasi? Yang ni teacher akan terangkan lepas ni sebab sebenarnya gambar yang tong sampah ni tak berapa nak tepat. Sepatutnya kuari ke, sebab kuari ni dia akan banyak habuk, banyak debu dekat kawasan kuari. Itu baru betul. Habuk debu tu akan tutup liang stoma. Tapi kalau tong sampah yang ada sampah ni, boleh ke sampah ni terbang atas daun, tutup stoma? Macam tak berapa tepat. Tak apa. Yang ni teacher akan terangkan lepas ni. Sekarang teacher nak terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey. Sekarang ni keamatan cahaya dulu Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Sebab apa? Kan kita belajar tadi bila keamatan cahaya itu tinggi, fotosintesis berlaku kan? Kepekatan sukrosa meningkat kan? Jadi stoma akan terbuka. Jadi bila stoma terbuka, air ni senang nak tersejat menjadi wap air dalam proses transpirasi. Tapi kalau keamatan cahaya kurang, stoma akan tertutup. Jadi kadar transpirasi pun akan berkurang. Okey. Sekiranya keamatan cahaya bertambah, kadar transpirasi akan meningkat sehingga menjadi malar. Kadar transpirasi ini menjadi malar kerana ada faktor lain yang menjadi faktor penghad, iaitu kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan udara. Okey, sekarang untuk kelembapan pula. Bayangkan air tu dia nak tersejat daripada daun ke persekitaran melalui liang stoma. Sekarang ni kalau di persekitaran ni ada banyak wap air, lembab, kelembapan tinggi. Apa maksud kelembapan tinggi? Maksudnya dalam udara tu ada banyak wap air. Jadi wap air nak keluar daripada liang stoma. Lepas tu daripada liang stoma tu akan jadi susah. Jadi bila kelembapan bertambah, kadar transpirasi akan berkurang lah. Boleh. Tetapi kalau kelembapan semakin rendah kelembapan, maka semakin cepat wap air tersejat daripada stoma sebab kurang wap air dalam udara. Boleh Jadi kalau semakin rendah kelembapan,
semakin tinggi kadar transpirasi. Jadi kalau graf ni kelembapan tu meningkat, maka kadar transpirasi akan berkurang. Yang ketiga, suhu. Bila suhu meningkat, dia akan meningkatkan tenaga kinetik molekul air. Jadi semakin cepatlah air, cecair itu berubah menjadi gas, menjadi wap air. Lalu ia akan meningkatkan kadar transpirasi. Semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar transpirasi. Jadi suhu semakin meningkat, maka kadar transpirasi akan meningkat sehinggalah dia menjadi malam apabila ada faktor lain menjadi faktor pengahad seperti pergerakan udara pula. Okey, pergerakan udara. Angin lah. Bila ada angin, bila udara tu bergerak dengan laju, wap air ni senang nak keluar. Jadi pergerakan udara dia akan mempercepatkan penyingkiran molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Semakin tinggi kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Boleh? Jadi kat sini kita balik semula ke sampah ni lah. Sampah. Tapi teacher lebih suka kalau dia bagi contoh macam dekat kawasan kuari. Bila kawasan kuari kan, kan bila dia meletupkan batu-batu tu kan. Jadi dia akan membebaskan banyak habuk, debu. Jadi habuk dan debu ni sebenarnya dia lebih tepat kepada pencemaran udara. Pencemaran udara yang ada habuk, ada debu, dia akan tutup liang stoma. Tutup liang stoma, itu tadilah nanti kadar transpirasi. Jadi air tak boleh keluar kan? Boleh Adakah jelas penjelasan teacher? Jelas teacher. Jelas. Okay. Alhamdulillah. So homework kamu praktis formatif 2.2 dan praktis formatif 2.3 buat dalam buku log. Tak perlu salin soalan, terus bagi jawapan. Okey. Sekian sahaja untuk kelas pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you teacher.